اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Banyak melakukan gerakan sia-sia dalam solat. Sebab dah biasa sangat bergerak dalam solat, dia rasa itu bukan dosa. Itu satu kebiasaan. Kata penulis buku ni, sebahagian umat Islam hampir tak terelak daripada bencana musibah ni. Bencana musibah. Penulis kata, musibah apa dia? Banyak bergerak dalam solat. Yakni melakukan gerakan yang tidak ada gunanya dalam solat. Mereka tidak mematuhi perintah Allah yang tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu kerana Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Jadi qanitin, kata ulama, ialah khusyuk. Dirikanlah solat kamu kerana Allah dengan khusyuk. Jadi bila sebut khusyuk, wajib diam, tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak. Bahkan ada kata seorang sahabat, bila dia tengok ada seorang lelaki itu banyak pergerakan, dia kata, lau khasya'a haza la khasya'at jawarihu. Kalau lelaki ini khusyuk, maka pastilah anggota badannya juga khusyuk. Jadi bila banyak bergerak menunjukkan hatinya tidak khusyuk. Dan juga Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang beriman. Siapa ni? Sifat orang beriman yang pertama yang berjaya, Allah tak kata yang berjihad. Allah tak kata yang solat malam. Allah tak kata yang puasa. Allah tak kata yang dapat Lailatul Qadar. Tapi sifat pertama orang mukmin yang berjaya ialah Allah kata allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya tentang hukum meratakan tanah ketika sujud. Beliau menjawab, la tamsahu wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fawahidah taswiyatul hasa. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Maksud dia, kata Nabi, bila seorang sahabat bertanya Nabi, apa hukum kita tengah solat, kemudian sambil kita sujud tu kita ratakan tempat sujud kita. Sebab zaman Nabi sujud bukan atas kapet, tapi sujud atas pasir, atas tanah kan. Jadi setiap kali nak sujud, kadang-kadang sahabat ratakan tanah tu. Lalu sahabat bertanya Rasulullah, apa hukum dia? Nabi jawab, jangan engkau mengusap ataupun menyapu di atas tempat sujud dalam keadaan ketika kamu sedang solat. Jika terpaksa lakukan, maka cukup ratakan sekali sahaja. Ratakan kerikil sekali sahaja. Apa maksud dia? Macam mana sekali tu? Maknanya sebelum solat, pastikan rata sebelum solat. Kan, kadang-kadang kita ni sebelum solat dah nampak dah ada batu apa semua kan. Ataupun sejadah terlipat sikit kan. Kita tak turun lipat, kita turun angkat takbir. Sebab apa? Niat masa sujud aku nak, itu tak betul. Jadi Nabi kata kalau terpaksa pun buat sekali je. Jangan sampai 2-3 kali. Bila 2-3 kali akan hilang fokus kita untuk khusyuk dalam solat. Para ulama menyebutkan banyak pergerakan secara berturut-turut tanpa diperlukan boleh membatalkan solat. Ini pendapat paling kuat lah. Iaitu banyak pergerakan. Yang kedua, berturut-turut. Yang ketiga, yang tidak ada faedah. Baru boleh membatalkan solat. Adapun yang kita belajar tu, 3 kali bergerak berturut-turut batal solat. Itu tidak ada dalil lah. Dia yang betul ialah bergerak banyak kali. Yang kedua, berturut-turut. Yang ketiga, tidak ada faedah. Tapi kalau dia bergerak, tujuannya untuk kesempurnaan solat. Contoh, dia nak berjalan pergi sah depan. Lepas sah depan, dia masuk, sah satu lagi kosong. Dia bergerak lagi. Boleh tak? Walaupun lebih pada 3, 4, 5 kali. Boleh. Sebab dia pergerakan yang bukan sia-sia. Apalagi orang yang melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya dalam solat. Berdiri di hadapan Allah sambil melihat jam tangan. Membetulkan pakaian. Memasukkan jari ke dalam telinga. Melemparkan pandangan ke kanan ke kiri. Ataupun ke langit. Ia tidak takut jika Allah mencabut penglihatannya. Ataupun setan melalaikannya daripada ibadat. Subhanallah. Ini benda yang paling menakutkan. Tapi orang tak rasa takut dah. Apa dia? Benda yang paling menakutkan dan paling membahayakan orang beriman. Tapi dah tak rasa bahaya, tak rasa takut. Iaitu tipu daya syaitan supaya solatnya tak khusyuk. Akhirnya dia keluar solat dengan kosong markah. Bila solat dia kosong markah, dia nak jumpa Allah dengan apa lagi? Sedangkan soalan pertama ditanya, solatlah. Sebab itulah syaitan, dia akan habiskan masa dia, tenaga dia, usaha dia sungguh-sungguh ketika orang tu sedang solat. Tapi bila orang tu nak mula solat, dia akan bagi tumpuan penuh-penuh, usaha sungguh-sungguh. Sebab apa? Dengan solat 5 minit yang rusak
rosak inilah hancur agama dia. Hancur semua sekali. Lepas tu saya dah sebut semalam kan. Orang tu bila dia mula angkat takbir je, syaitan mula masukkan macam-macam dia ingat. Ingat pada duit, ingat pada kerjaya, ingat pada tarikh bila habis PKP kan. Sampai akhir sekali dia lupa rekat ke berapa. Itu target syaitan. Jadi akhirnya kita keluar daripada salat mungkin khusyuk hanya dapat 0.1% sahaja. Itu target syaitan. Wallahu a'lam. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufrani.